Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya pertama hari ini, Haji. Alhamdulillah sebulan kita berpuasa dalam tempoh pandemik sebenarnya kan. Ini tahun kedua lah kalau kita sifatkan dan dah tiba pun Hari Raya kita raikan. Walaupun sama je lah dengan tahun lepas Haji. Tak boleh balik kampung. Kita kalau di perantauan ini, saya dah 2 tahun. Haji Nazri juga 2 tahun tak boleh balik kampung. Ya. Dan juga kita meraihkan di perantauan dah. Tapi kemeriahan itu tetap dirasai walaupun tahun ini berbeza sikit kerana PKP. Ya, Salam Idul Fitri, Jib. Terima kasih Haji. Dan seluruh warga Esrawani dan juga rakyat Malaysia di luar sana. Saya rasa ini satu tahun yang lebih mencabar berbanding tahun lalu sebenarnya kerana kes di sekeliling kita semakin tinggi. Tetapi apapun kemeriahan wajib kita cipta. Betul. Itu saya rasa tak boleh berkompromi kerana hari raya hari untuk kita raikan kegembiraan selepas kita sebulan berpuasa. Jadi kami di Esrawani akan terus memberikan kegembiraan kepada anda yang setia bersama kami di saluran 501 Esrawani dan juga di esrawani.com. Dan itu yang kita cuba bawakan. Pada malam ni ada ramai sebenarnya tetamu kita susun. Ya, pasti. Kita nak bercerita tentang kisah rakyat Malaysia sebenarnya bukan sahaja ketika pandemik ini tapi juga sepanjang bulan Ramadan kita melihat cerita mereka, kesusahan yang mereka lalui semua ini dan macam mana ini menerjemahkan sikap kita selaku rakyat Malaysia. Terutamanya waktu-waktu yang sukar pada ketika ini pasti, ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan ramai sekali juga yang berjiwa murni tampil ke hadapan untuk membantu mereka yang terkesan dalam apa cara sekalipun. Jadi tanpa melengah masa Najib, kita ada seorang sudah bersedia melalui Skype. Sekali lagi kita beraya melalui Skype tahun ini. Betul. Ini kan tahun kedua dan kali ini saya nak bersama dengan YB Steven Sim yang bersedia di talian pada ketika ini. YB Steven, selamat Hari Raya. Terima kasih kerana bersama kami pada malam raya pertama ini untuk menceriakan suasana raya kita di Esrawani dan juga untuk penonton Esrawani sendiri. YB, ini adalah YB ni kita panggil sebab sebelum ni kalau kita lihat adalah viral sebenarnya. Macam mana YB ada ini cerita besar sepanjang Ramadan ni. Bermurah hati dan juga berbesar hati untuk membantu seorang Grab inilah pemandu e-hailing ini yang selama ini menaiki basikal kan untuk menghantar makanan dan sebagainya, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi kali ini YB bantu bertanyakan cerita dan membelikan motosikal. Kita nak tanya sebenarnya pertama sekali YB kalau boleh ceritakan apa sebenarnya mungkin kali pertama terlintaslah untuk membantu individu seperti ini. Mungkin kita lihat ini adalah realitinya di lapangan, tapi bagi YB sendiri mengapa tergerak untuk membantu ini dan juga apa mesej kesedaran yang dibawakan oleh YB sendiri YB? Halo, apa khabar di sana? Baik. Saudara Najib dan juga Tuan Haji Nasri. Saya terlebih dahulu ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan di Esrawani dan juga seluruh rakyat Malaysia. Untuk saya sebenarnya saya tidak rasakan bahawa bantuan ataupun pemberian saya kepada sama ada kepada anak muda di hailing tersebut ataupun bantuan-bantuan lain itu adalah satu benda yang istimewa. Sebab ini saya tengah buat kerja saya sebagai seorang wakil rakyat. Ada orang di kawasan saya, ada rakyat, ada penduduk yang susah. Dia datang cari saya, maka saya bantu. Dan saya bantu saya upaya walaupun sekarang kita bukan lagi di pihak kerajaan, tidak ada peruntukan, tapi saya bantu sedaya yang saya boleh. Dan ini perkara yang saya rasa untuk saya lah, benda yang bukan sesuatu yang special ke istimewa sangatlah. Ramai wakil rakyat pun menjalankan tugas amanah mereka sedemikian. Tapi kalau ada message yang mungkin ada orang kata ada message, ada apa, saya rasa tak ada apa-apa yang istimewa. Tapi kalau ada satu message-nya mungkin ialah kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin kita kena tahu bahawa masih ramai lagi rakyat yang susah dan jumlah mereka menjadi semakin ramai, terutamanya kerana wabak COVID-19. Jadi untuk saya, walaupun saya bukan orang dari badan amal ataupun badan kebajikan, tapi saya tak boleh tunggu. Tak boleh kata bila saya jadi menteri, bila saya jadi kerajaan, bila ada peruntukan baru saya buat sesuatu. Saya rasa sebagai wakil rakyat, saya perlu membuat sesuatu dalam kapasiti saya, tak kira lah sebagai pembangkang ataupun sebagai kerajaan. Dan benda ini bukan untuk saya lah, sebenarnya bukan satu benda yang istimewa sangat lah. Hanya menjalankan amanah yang diberikan. Adakah YB dengan saudara yang mendapat bantuan itu, iaitu saudara Anas Hazmi itu, sudah menjadi rakan baik sekarang YB? Sebenarnya selepas saya memberikan bantuan kepada beliau, saya dah tidak berjumpa dengan beliau sebab untuk saya kita move on. Kita dah bagi bantuan,
kita dah bagi dia satu orang kata jalan pancing, orang kata bagi kail, bagi pancing untuk dia hidup berdikari, kita tak ganggu hidup dia. Tapi oleh kerana ada isu-isu tertentu, maka saya terpaksa berkomunikasi dengan beliau dan juga kita telah membuat satu sidang media dan sebagainya. Jadi saya boleh kata setakat ini memang kita dah jadi macam kawan lah. Memang beliau akan kontak saya dan kadang-kadang dia akan pass message daripada keluarga, contohnya daripada ayahnya di kampung, bagi message, bagi salam dan sebagainya. Jadi untuk saya memang amat terharulah dengan kecekalan pemuda ini, saudara Anas, dalam mengejar impian dan cita-cita hidupnya. Dia bukan nak jadi pemandu e-hailing untuk semua hidup. Beliau mempunyai cita-cita menjadi seorang jurutera. Jadi itu yang saya harap dengan bantuan kecil yang diberikan itu boleh memberikan semangat dan motivasi kepada dia untuk terus bekerja kuat, bekerja keras, mengejar impiannya. YB, apa pandangan YB kalau kita meraihkan Idul Fitri dan juga perayaan besar di negara kita ini? Seringkali setiap kali kita membuat suatu perkara yang baik itu menjadi viral dan dianggap sebagai satu stunt politik. Adakah adil setiap kali sesuatu yang baik itu dianggap semua akan dipolitikkan mengikut kacamata ataupun naratif politik partisan itu? Pandangan YB bagaimana? Untuk saya sebagai seorang ahli politik, saya dah, orang kata dah biasa lah. Dah biasa. Buat apa sekalipun, kita kena berdepan dengan kritikan, dengan pandangan dan juga dengan mungkin komen-komen, sama ada komen yang bagus atau komen yang tidak begitu bagus daripada orang ramai. Dan itu kita terima. Sebagai seorang ahli politik, saya menerima pandangan umum tentang bukan saja bantuan yang diberikan tetapi tentang perkhidmatan saya. Kadang-kadang dari segi memberikan orang kata perbahasan saya di parlimen itu ada orang bagi komen bagaimana untuk orang kata memperbaiki cara gaya saya penyampaian ataupun mungkin ada setengah kenyataan media saya tentang sesuatu perkara. Mungkin juga ada orang kata bagi komen, ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya. Jadi ini saya terima. Tapi untuk saya pada masa sekarang, terutamanya di zaman pandemik, sebagai ahli parlimen, saya tak dapat pergi ke parlimen sebab parlimen telah digantung. Jadi tugas saya sekarang membantu rakyat. Sebelum ini dah bantu, tetapi sekarang lebih-lebih lagi kerana pandemik, kerana tak pergi parlimen, lagi-lagilah kita menumpukan perhatian untuk memberikan bantuan, menjaga penduduk di kawasan kita dan sebagainya. Jadi bantuan yang diberikan itu sebenarnya saya haraplah tidak dipolitikkan. Ya, kadang-kadang orang kata jangan letaklah dalam Facebook. Saya sebenarnya bila saya buat bagi bantuan, saya tak keluarkan kenyataan media ke, tak panggil media. Saya letak dalam Facebook saya sebab sebagai wakil rakyat, saya perlu bertanggungjawab kepada pengundi, kepada rakyat. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat, aktiviti yang kita buat, tak kira lah kadang-kadang itu aktiviti memberi bantuan, aktiviti melawat kawasan, ataupun bermesyuarat dengan agensi kerajaan dan sebagainya, kita akan letak dalam social media sebagai salah satu cara untuk melaporkan kepada rakyat, terutamanya pengundi kawasan kita tentang aktiviti kita. Jadi saya harap terutamanya dari segi pemberian bantuan, bila saya beri bantuan, saya tak tanya saudara kaum apa, agama apa, dari mana ataupun parti politik apa, kita tak tanya. Orang yang susah kita bantu. Jadi saya harap orang lain tu jangan politikkanlah pemberian ini. Daripada kita berlumba-lumba fitnah-memfitnah, baik kita berlumba-lumba buat kebajikan, buat kebaikan. YB, ini bukan sahaja cerita. Cerita yang dipamerkan tu bukan sahaja untuk kesedaran ataupun untuk orang ramai tahu cerita tu wujud. Tapi ini adalah realiti untuk pembuat dasar tu faham. Ini adalah masalahnya. Ini realiti di kawasan yang berlaku dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat apa lagi pertolongan? Kerana golongan muda ini adalah antara yang paling terjejas teruk ketika pandemik ni. Ramai yang kena buang kerja, ada yang dah dapat kerja, kena buang kerja lagi sebab dah 2 tahun pandemik berlaku dan sebagainya. YB sendiri, pada pandangan YB, kita boleh tolong sekali-sekala, tapi untuk menyelesaikan secara besar ini YB, apa lagi perlu kita lakukan untuk memastikan golongan muda ini dapat kita bela ketika tempoh susah ini? Sebenarnya saya setuju. Tadi saya kata, apa yang kita buat kadang-kadang menjadi message kepada pemerintah, contohnya bahawa ada golongan yang susah dan golongan ini semakin ramai. Saya bagi satu contoh.
dalam masa pandemik kita terpaksa belajar online di rumah, PDPR dan sebagainya, dan tak cukup komputer. Saya sebagai wakil rakyat pembangkang boleh saja saya mengeluarkan kenyataan, dan saya telah pun mengeluarkan kenyataan, meminta kerajaan, mengkritik kerajaan, menggesa kerajaan untuk buat ini, buat itu, bagi laptop, bagi internet dan sebagainya. Tetapi untuk saya, mungkin kakak ini saya rasa kalau saya memberikan kenyataan saja tidak mencukupi, terutamanya apabila keadaan begitu mendesak. Jadi selain daripada membuat kenyataan, selain daripada membangkitkan isu ini, sebagai wakil rakyat, saya juga telah di kawasan saya kita menganjurkan satu program yang dipanggil Asal Cik Mau Pi Sekolah, di mana antara program di bawah program Asal Cik Mau Pi Sekolah ini, kita telah memberikan atau mengagihkan 500 laptop dan tablet kepada para pelajar di Bukit Mentajam daripada keluarga yang memerlukan. Jadi itu untuk saya ialah satu mesej. Itu untuk saya ialah satu orang kata gesaan. Ya, saya telah bangkitkan isu ini, ada jurang, ada kekurangan dari segi sosial atau kerajaan dari dalam aspek ini, tetapi selain daripada hanya berkata-kata, saya dengan cara saya, dengan keterangan yang saya ada sebagai ahli parlimen pembangkang, saya juga telah mengagihkan komputer riba itu sendiri. Jadi itu merupakan satu cara untuk saya untuk mengetengahkan setengah isu masyarakat. YB, akhir sekali, apa momen YB apabila datangnya Aidilfitri Saban tahun, kerana YB di kawasan Bukit Mentajam ramai komuniti umat Islam dan Melayu yang akan meraihkan Aidilfitri. Begitu juga YB sebagai antara tokoh muda DAP yang membuat kajian tentang etnik Melayu dalam kajian akademik. Jadi apa momen ataupun pengalaman YB dengan Aidilfitri? Kalau boleh kita kongsi sedikit. Untuk saya sebenarnya dia amat berhubung kait dengan Ramadan. Sebab dalam bulan puasa sebelum Aidilfitri ini, saya berpeluang untuk turun ke kampung-kampung, untuk turun ke rumah-rumah orang Melayu, kawan-kawan saya, dan mengambil bahagian dalam majlis iftar, sahur, dan ini memberikan saya satu gambaran yang amat indah tentang Malaysia. Kita kadang-kadang berlapar bersama-sama, kemudian kita makan bersama-sama, kita berkongsi juadah. Orang Cina makan juadah orang Melayu masa bulan Ramadan. Kemudian sama-sama kita meraihkan Aidilfitri. Walaupun ini bukan perayaan orang Cina, orang India, tetapi sebab kawan-kawan Melayu kita, jiran-jiran Melayu kita menyambut meraihkan Aidilfitri, maka kita orang kata happy sama-sama, kita bergembira sama-sama. Dan itu juga keadaan untuk perayaan-perayaan lain. Itulah keindahan Malaysia. Terima kasih YB Sim Chee Kiong, ahli Parlimen Bukit Mentajam. Najib, terima kasih YB sekali lagi, Selamat Hari Raya. Dan terus berinteraksi dengan komuniti di Bukit Mentajam dengan pelbagai inisiatif yang murni sepanjang pandemik COVID-19, YB ya. Kalau ada penonton yang menonton ni, tak kira di Bukit Mentajam ke di luar ke, boleh cari YB lepas ni kalau ada masalah sikit minta tolong. Terima kasih YB. Tablet pun boleh jumpa YB. Boleh jumpa YB. Terima kasih YB. Terima kasih YB. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Ya, pasti. Lepas ni, ya betul, ada banyak lagi Ya, tokoh-tokoh yang kita akan kita akan berbual sepanjang malam raya ini, kita raikan dan juga kita bawa cerita-cerita ini, kita angkat cerita-cerita ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Lebaran Awani bersama saya Najib Arif. Tadi kita interview YB Steven Sim. Kali ini nak bawa seorang lagi tetamu kita. Saya nak bersama dengan rakan setugas Haji Nazri. Dah tukar sebenarnya Ehsan Yahya. Tadi Haji Nazri dah tukar Ehsan Yahya sekarang. Tak baik tahu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. You banyak dosa dengan saya tahu. Banyak dosa tapi dah minta maafkan bagi tadi kan Hari Raya. Patutnya Raya pertama ni saya cuti Raya tahun ni. Tapi lepas PKP umum datang kerja tolong Ehsan untuk meriahkan malam raya di Awani ni Ehsan. Ya. Dan tadi Najib dah bersama sebab bila malam raya ataupun malam raya pertama ni
banyaklah cerita dan juga perkongsian kita nak tahu. Ini kita nak bersama dengan yang kalau kita sebut namanya orang tahu. Tengok brand, tengok logo pun orang dah tahu dah. Besarlah nama tu. Wajah figuranya bagaimana. Dan juga yang lebih membanggakan bila dimasukkan ataupun tercatat namanya dalam Malaysia Book of Records sebagai seseorang ataupun perekat fashion yang pertama di Malaysia yang menghasilkan koleksi lengkap berasaskan kelestarian dan alam sekitar. Jadi kita nak bersama dengan Hatta Dolman Musi Sky. Assalamualaikum Hatta. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Hatta. Selamat Hari Raya. Okey. Hatta, ini konsep tentang rekaan Hatta ini terlebih dahulu. Kalau Hatta Dolman ni biasa kalau kat Extra One ni siapa yang paling rapat dengan dia? Gigi lah kan. Gigi ni kalau dengan Hatta je lah kan. Kita pun tahu tentang projek kelestarian Hatta ni daripada Gigi. Gigi banyak bercerita dengan kami sebenarnya. Kalau boleh diceritakan mungkin inspirasi awal kenapa wujud tercetusnya idea tersebut dan apa yang menjadi dorongan Hatta sendiri. Okey, inspirasi Hatta sebenarnya bermula apabila Hatta melihat perekat fashion di peringkat global dah banyak dah membuat koleksi kelestarian. Contohnya macam Calvin Klein yang dipakai oleh filem Harry Potter untuk Met Gala dan Carpet. So dari situ kita tengok mereka dah start dah buat dah beberapa tahun lepas. Dan Tom Ford dah buat untuk jam yang menggunakan recycle plastic bottle. Dan juga Gucci menggunakan fishnet, recycle fishnet untuk koleksi yang Hatta tengok sendiri dan Hatta amati lagi muka dia tu sangat cantik. Jadi di Malaysia Hatta tak nampak lagi fashion yang betul-betul menghasilkan koleksi penuh menggunakan yang ke arah kelestarian. Jadi Hatta mencuba dan juga berkisar daripada tahun 2015 apabila Hatta cetak sendiri kain Hatta dan Hatta rasa sayang untuk buang percaan kain. Jadi Hatta hasilkan macam pouch bag, Hatta hasilkan aksesoris sehingga sekarang. Dan di tahun lepas barulah Hatta buat koleksi yang lengkap untuk KL Accessories dan mendapat liputan media yang baik, termasuklah Awani. Hatta, kalau cakap pasal koleksi perekat fashion ni kan, kalau dekat runway tu kita nampak dia heavy, kadang-kadang dia dilihat tidak marhain. Macam mana nak pakai baju macam tu? Macam mana nak pakai baju alam sekitar dan sebagainya? Kat mana nak pakai baju ni? Tapi sebagai perekat fashion, macam mana untuk memudahkan fashion berkenaan dan diterima baik oleh masyarakat? Okey, sebenarnya apa idea ataupun styling yang dipakai di runway macam tu tengok kat belakang kan. Kalau tengok baju kat belakang ni dia berlapis-lapis, tapi sebenarnya apabila kita nak beli, kita akan beli one piece ataupun kita akan beli shirt sahaja, kita akan beli topi sahaja, jacket sahaja dan kita akan match dengan apa yang kita ada. Kat sini kita pakai the whole look ataupun the whole concept yang perekat fashion buat di pentas fashion tu. Hatta, macam yang konsep yang Hatta cuba bawakan, kelestarian alam sekitar ini, macam mana untuk kita faham? Kerana perekat fashion ni, mereka ini memanglah ini seni mereka, mereka pakaian dan sebagainya, busana kan. Tapi pada masa yang sama, aspek keuntungan itu perlu diperhatikan juga. Dalam konsep kelestarian ini, macam mana sambutannya? Ramai ke orang nak beli dan menyokong sebenarnya produk-produk sebegini? Sebenarnya benda ni kalau kita ikut dekat nak buat untuk mencari keuntungan atau boleh katakan masih belum ada keuntungan apa-apa sebab Asamba baru bermula kempen secara berterusan start dari tahun lepas. Jadi saya rasa untuk menginginkan keuntungan tu belum lagi. Tetapi jika benda ini berterusan dan mendapat galakan dari agensi-agensi kerajaan dan pihak berkaitan dan Hatta secara berterusan juga educate my followers, pembeli atau cakap ada kategori bag yang sustainable ataupun rekaan kesihatan sustainable ataupun tidak, kita educate mereka. Sebab tahap kesedaran mereka nak tahu dan mereka suka benda baru. Semua orang suka fashion yang baru dan mereka nak belajar benda baru, tetapi kita kena bagi tahu dan terangkan secara berterusan. Hatta nak educate ni, saya nak membawa kepada dia macam ni lah. Kalau dulu mungkin pakai baju barang terbuang lah, tapi sekarang mungkin kita nak mengubah persepsi tu dan sekarang pun dah banyak. Kita akan bangga kalau kita menjadi sebahagian daripada pencinta alam dan sebagainya.
apa lagi antara langkah yang Hatta buat supaya daripada dalam ramai orang ni lebih berbangga dengan apa yang Hatta cuba hasilkan. Bila apa yang Hatta hasilkan itu bila pakai, orang tu rasa macam proud, bangga. Ini adalah pakaian Hatta. Kita membantu dan juga kita menjaga alam sekitar. Okay. Di samping orang kata fashion dikenali dengan glamour, selebriti dan sebagainya. Tapi di sudut lain, kepentingan alam sekitar juga amat penting. Itu yang atas tekankan sebenarnya, kepentingan alam sekitar. Kita bukan saja menjurus kepada glamour dan keuntungan dan dalam bisnes macam-macam, tetapi ini adalah tanggungjawab kita kepada alam sekitar. Kita kena rasa cinta, dan kalau kita tidak dapat membuat banyak kebaikan di luar di alam sekitar sana, kita simpang kepada ke arah pelestarian yang tepat kepada SDG Plus ni. Macam itulah pada Hatta. Dia recycle ni kan Hatta, dia dapat mengurangkan pencemaran dan sebagainya, dan daripada kita menggunakan bahan mentah yang baru, jadi kita recycle walaupun kos sedikit, tetapi orang yang bersama-sama dengan Hatta ataupun mereka yang berjuang untuk alam sekitar ini pastinya mendapat manfaat yang sepenuhnya. Tetapi apa lagi sebenarnya perancangan Hatta selepas ini, selepas dah masuk Malaysia Book of Record ni, tapi mungkin ada planning yang lebih besar untuk Hatta? Hatta boleh justru Hatta cakapkan, Hatta buat ini adalah atas rasa kesedaran, sebab Hatta memang duduk di kampung, duduk di tepi laut, di dalam butik pun ada pokok walaupun duduk di bandar. Hatta free masa sebelum PKP pun Hatta memang masuk hutan, Hatta memang cintakan alam. Jadi benda ni kena lahir dari dalam hati sendiri. So, secara berperingkat Hatta rasa kempen ataupun kesedaran tentang alam sekitar ataupun recycling ni haruslah disupport oleh banyak pihak. Dan Hatta berterima kasih sangat dekat Awani yang tidak henti-henti support Hatta dan usaha yang Hatta jalankan. Dan Hatta harap dan selepas ini apa yang Hatta buat adalah lebih bercenderung kepada pelajar fashion untuk membuat Kuala Lumpur Young Designer Award yang menjurus ke arah pelestarian, dan Hatta ada kempen baru Fortunate dan Third Rise untuk menghasilkan koleksi baru, dan juga kolaborasi bersama universiti di Malaysia yang menghasilkan material yang ke arah pelestarian. Kita nak tahu jugalah cerita. Tadi kita dah tahu dah cerita pasal kerjaya Hatta ni. Kita nak tahu cerita raya Hatta lah. Raya Hatta ni. Cerita raya Hatta. Kita nak tahu yang mana Hatta letakkan cerita tu sebagai sedih, sebagai gembira, tapi raya tahun ni raya Covid kan, PKP dan sebagainya. Macam mana Hatta melalui perjalanan Aidilfitri, puasa sebelum ini? Kalau Hatta boleh ceritakan. Hatta suka, walaupun kita tahu rakyat Malaysia semua dalam keadaan yang amarah kan sebabkan PKP dan sebagainya, tapi Hatta selalu memandang sudut yang positif. Dan dari tahun lepas pun dah setahun dah pun kita raya secara PKP dan tidak dapat beraya bersama bermeriah-meriah raya seperti dahulu. Tapi kita harus jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, dan juga kita harus jaga diri kita dan supaya COVID ni over dan kita dapat kembali menjalani kehidupan seperti dahulu. Ya. Tapi untuk Hatta sendiri, kerana ini kalau kita lihat tahun kedua rakyat Malaysia tidak boleh beraya. Musim perayaan inilah musim yang peak lah kemuncak lah untuk Preker Fashion sebagai contoh. Untuk tahun kedua ni mungkin macam mana kesukarannya kali ini berbanding dengan tahun lepas untuk seorang Preker Fashion sendiri? Saya boleh katakan alhamdulillah tahun ini lebih better dari tahun lepas, sebab tahun lepas Hatta totally tak boleh buat apa-apa. Hatta memang 3 bulan di Melaka, tapi tahun ini kita fokus ataupun membayangkan yang kita boleh beraya, dan Hatta pun dah menghasilkan koleksi. Tapi alhamdulillah Hatta dah buat awal dan Hatta close order 1 hari sebelum puasa, dan setiap baju yang diorder dah siap bertuan, dan sekarang ni proses untuk penghantaran saja. Jadi Hatta tidaklah kata ada memfokuskan pada satu pembangunan besar, tetapi apa yang ada itu dah cukup atas diri untuk kita sustain di zaman yang besar ini. Betul, Ehsan Yahya dah beberapa hari cuba nak beli sebenarnya saya tengok tu. Kita dapat kasih sikitlah ucapan raya daripada Hatta. Boleh. Hatta silakan ucapan raya.
Okey, terlebih dahulu saya Muhammad Hatta bin Dolmat mewakili seluruh warga kerja tim Hatta Dolmat mengucapkan terima kasih kepada tim Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia atau mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bersabarlah sebab kita terpaksa beraya PKP raya dan saya harap kita menjalani raya dengan sederhana dan kita tangani COVID ini bersama-sama. Kita jaga kita dan semoga kita dapat kembali bermeriah seperti dahulu, insya-Allah di masa akan datang. Okey. Terima kasih Hatta kerana bersama dengan kami. Selamat Hari Raya kami ucapkan bagi mewakili seluruh warga Jet Sarawani dan juga sudah pastilah ini antara cerita yang menarik kan yang saya kita bawakan kerana sisi seorang pelakon fashion ini bukan saja inisiatif menjalankan Mesra Alam dan sebagainya tapi ceritanya juga. Mereka pun terkesan juga. Ya. Saya ada soalan dah kat Najib. Najib, kalau tadi Hatta kata dia guna botol bahan plastik dan sebagainya okay. Kan. Tapi kalau untuk busana Najib, bahan terbuang apa yang Najib nak sadurkan pada badan Najib? Saya nak tengok macam mana tayar boleh dibuat pakaian sebenarnya. Sebab saya pernah tengok sebelum ni. Mungkin ada cara dia. Tapi macam mana nak ringankan sikit supaya bolehlah bergerak kan? Betul. Ini antara satu inisiatif kita kena berfikir kadang-kadang kan. Betul. Itu antara inisiatif yang kita harapkan lebih banyak lagi kat Malaysia. Macam Hatta cakap, ini adalah kali mungkin antara yang pertama kita lihat. Selepas ini apa lagi yang kita ingin lihat? Itu antara yang kita akan saksikan lah. Kita dah habis dah setengah jam. Dah habis. Sekejap rasa kan. Kalau tayar dekat bergerak laju lah Najib lepas. Okey, itu saja waktu yang kita ada untuk lebaran awal ni. Kita nak ucapkan jugalah selamat Hari Raya kepada semua yang menonton Astro Awani untuk lebaran awal ni kali ini dan maaf zahir batin apa saja salah silap. Betul. Dan ini adalah raya kali kedua kita tidak apa beraya mungkin dengan keluarga kebanyakan kita mungkin tapi inilah antara sedikit pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Sekian sahaja saya Najib Arif. Saya Ihsan Raya. Assalamualaikum. Salam hormat.